Alhamdulillah, syukur. Malam ini masuklah pengajian kitab Ihya kita kali yang ke-117. Dan tajuk dia kedudukan ilmu kalam dalam Islam, bahagian yang ketiga. Kedudukan ilmu kalam dalam Islam, bahagian yang ketiga. InsyaAllah dalam kuliah satu lagi habislah 4 bahagian semua. Jadi kita tengok sedikit imbasan pelajaran terdahulu, 2 kuliah sebelum ini. Bagaimanakah kedudukan ilmu kalam dalam Islam ni? Ada 2 golongan yang mempunyai pandangan yang berbeza. Satu golongan dia kata ilmu kalam ni tertolak, bid'ah, haram dan sebagainya lah. Satu puak lagi pula kata ilmu kalam ni diterima, bahkan sampai ke peringkat wajib. Ada yang kata fardu, sama ada fardu ain ataupun fardu kifayah. Jadi Imam Al-Ghazali dia huraikan perkara ini. Apakah keputusan Imam Al-Ghazali setelah dia mengkaji hujah-hujah kedua-dua belah pihak? Pihak yang terima ilmu kalam pun dia kaji, pihak yang tolak ilmu kalam pun dia kaji. Jadi jawapannya kena tunggulah pada akhir pelajaran ini nanti. Tapi tak sampai ke akhir pun kita nampak dah kecenderungan Imam Al-Ghazali ni dia macam nak setujulah. Dia setujulah ilmu kalam ni, tapi dalam batas-batas yang tertentu. Jadi setelah kita bentangkan hujah-hujah, yang tolak pun dah bentang dah hari tu, yang terima pun dah bentang dah dalam kuliah kedua. Kuliah yang ketiga ni ada sambungan dia lagi. Siapakah antara tokoh-tokoh yang menolak ilmu kalam ni? Antaranya Imam Asy-Syafi'i sendiri, pengasas mazhab fiqh Syafi'i, yang mana kita berada di dalamnya. Imam Malik, pengasas mazhab fiqh Maliki. Imam Ahmad, pengasas mazhab fiqh Hambali. Imam Sufyan Ats-Tsauri dan ahli-ahli hadis. Kalau tengokkan senarai itu nampak hebat-hebatlah golongan yang menolak ilmu kalam. Jadi apakah pandangan mereka ni terhadap ilmu kalam dan ahli-ahlinya? Ada yang kata lebih teruk daripada syirik. Ada yang kata golongan ilmu kalam ni dihinakan Tuhan. Ada yang kata sepatutnya dipukul dengan pelepah kurma, lepas tu diarak di hadapan orang ramai. Ada pula yang kata tidak akan mendapat kejayaan selama-lamanya. Yang kata zindik, yang kata ahli bid'ah, yang kata ahli hawa nafsu, dan dihukum kena putuskan hubungan daripada mereka ni. Tak boleh dengar apa mereka cakap, tak boleh terlibat dalam perbincangan ahli-ahli kalam ni, tak boleh sebar ilmu-ilmu mereka ni. Itulah umumnya. Kemudian ada masalah. Umumnya umat Islam berpegang dengan mazhab tauhid Asy'ariyah dan Maturidiyah, termasuklah kita. Yang ulama-ulama tadi dia tolak ilmu kalam. Tapi mazhab tauhid Asy'ariyah dan Maturidiyah ni termasuk dalam ilmu kalam, yang kebetulan kita pula berpegang dengan dia. Padahal kedua-duanya dari ilmu kalam. Adakah tokoh-tokoh yang disebutkan tadi, Imam Syafi'i dan yang lain-lain tadi, menolak mazhab tauhid Asy'ariyah dan Maturidiyah? Jawapannya tidak. Yang ditolak tu yang sebelum lahirnya mazhab tauhid Asy'ariyah dan Maturidiyah, sebelum tersusunnya Usuluddin aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi berdasarkan zaman hidup tokoh-tokoh ni kita boleh nampaklah imam-imam mazhab yang 4, termasuklah Imam Sufyan Ats-Tsauri, termasuklah Abdullah bin Mubarak dan lain-lain, semuanya hidup sebelum zaman Imam Asy'ari lagi. Jadi yang mereka tolak tu sebenarnya ialah ilmu kalam yang pada zaman mereka, sebelum ilmu Usuluddin ni berdiri sebagai satu ilmu sendiri. Ilmu Usuluddin ni dia berdiri sendiri sebagai satu ilmu setelah disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Masa itulah baru jadi aliran ilmu kalam yang benar. Yang ditolak oleh imam-imam tadi ternyata yang bukan Asy'ariyah, yang bukan Maturidiyah. Maksudnya
pegangan kita kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah ni tidaklah terganggu. Bukan yang ditolak oleh imam-imam yang 4 tadi tu. Jadi aliran ilmu kalam yang manakah yang ditolak oleh tokoh-tokoh tadi? Yang ditolak tu ialah aliran ilmu kalam pada zaman mereka dan sebelumnya. Seperti kaum Mu'tazilah, yang ni yang utamanya. Kaum Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mujassimah dan lain-lain. Kalau nak dikatakan imam-imam mazhab fiqh tadi tolak Asy'ariyah dan Maturidiyah, memang tak logik. Sebab sampai mereka meninggal belum lahir pun Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Bahkan 40 tahun selepas itu barulah Imam Abu Hasan Asy'ari dia asaskan aliran Asy'ariyah. Jadi bukanlah itu yang ditolak. Jadi selamatlah pegangan kita ni. Cuma kalau kita baca dalam majalah-majalah, buku-buku, dalam internet, ada orang kata Imam Syafi'i menolak aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi benda ni tak masuk akal. Sebab sampai Imam Syafi'i meninggal dunia, belum lahir pun Imam Abu Hasan Asy'ari, belum lahir pun Imam Abu Mansur Maturidi. Macam mana dia nak tolak benda yang belum sampai lagi, yang belum wujud, yang belum datang? Yang ditolak oleh mereka khususnya Mu'tazilah, yang dipelopori oleh Wasil bin Atha, dan juga faham Jabariyah, Jaham bin Safwan dan lain-lain. Di kesimpulannya, sebelum tersusunnya mazhab tauhid Asy'ariyah dan Maturidiyah, umumnya para ulama menolak semua aliran ilmu kalam. Tetapi selepas tersusunnya Usuluddin Asy'ariyah dan Maturidiyah ni, umumnya para ulama terima aliran ni. Hanya terdapat segelintir golongan terasing yang masih menolak, iaitu sebahagian pengikut Hanabilah, pengikut mazhab Hambali ni, sebahagiannya dia tak terima. Dan golongan Mujassimah, ni golongan yang salah, yang berselindung di sebalik golongan Hanabilah. Mereka ini golongan minoriti dan sangat kecil jumlahnya. Asal-asal dulu empat imam mazhab ni, pengikut-pengikut mereka semua tak terima ilmu kalam. Tapi selepas diwujudkan ilmu yang berdiri sendiri atas nama aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah tadi, yang 3 mazhab tadi terima belakang, kecuali orang-orang pengikut Hanabilah tadi. Contoh tajsim tu, kita sebut Mujassimah. Mereka ni menganggap Allah ni berjisim. Berjisim ni macam kita, dipengaruhi oleh tempat, ada mengambil lapang. Berjisim lah tu. Contoh berjisim yang kita tunjuk minggu lepas, bahagian belakang sekali, surat cinta tentang solat. Yang ni tersebar luas lah dalam internet, dalam telefon. Bila kita kaji, asalnya dalam bahasa Indonesia, betul. Bila terjemah dalam bahasa Melayu Malaysia ni, ada orang buat tambahan. Tambahan dia yang salah di mana? Yang tajsimnya di mana? Kita ulang baliklah. Dia kata, bayangkan, dia suruh kita bayang, ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai ke depanmu. Dia suruh kita bayang tangan Allah melambai. Kalau ikut ahli sunnah wal jamaah, mana boleh bayang macam tu? Bila kita bayangkan, jadi salah lah. Itu bukan Allah, itu makhluk. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, okeylah. Allah senyum untukmu. Kena bayang Allah senyum. Bila dia bayang Allah senyum saja, masalah akidah dia. Bayangkan ketika kau duduk di antara 2 sujud, Allah berdiri gagah di depanmu. Bila dia bayang saja Tuhan berdiri di depan dia, jadi salah. Tuhan mana dia ada arah, mana boleh berdiri di depan kita macam tu. Dia disuruh bayang pula. Bila bayang dah tentu ada rupa. Bila ada rupa dah tentu makhluk. Jadi kacau akidah. Itu contoh Mujassimah. Kemudian sanggahan. Orang yang menolak ilmu kalam ni, antara hujah mereka, dia kata ilmu kalam ni mewujudkan istilah-istilah baharu, yang mana istilah-istilah ni tak ada pun pada zaman Rasulullah dan pada zaman sahabat. Contohnya istilah tadi tu lah, jauhar, arat. Ni benda yang tak dibahaskan
pada zaman Nabi dan pada zaman sahabat. Jadi jawapan Imam Ghazali, memanglah mana-mana bidang pun apabila berdiri sendiri sebagai satu ilmu, dia akan wujudkan istilah-istilah baru. Termasuklah ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh dan sebagainya. Semua ada istilah-istilah baru yang pada zaman Rasulullah dan zaman sahabat tak ada pun istilah tu. Jadi benda biasa.